Three, two, one. Makan ialah keperluan asasi manusia. Melalui makanan, kita dapat memenuhi keperluan yang dikehendaki di dalam tubuh untuk meneruskan proses kehidupan. Makanan biasanya berkait rapat dengan pemakanan. Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali sama ada daripada segi warna, bentuk, tekstur, bau dan rasa. Merujuk pada Kamus Dewan, makanan bermaksud bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair. Pemakanan pula membawa maksud kajian berkaitan dengan pengambilan makanan untuk proses pertumbuhan pemulihan dan pengawalan kesihatan. Pemakanan seimbang pula merujuk kepada tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian. Pada kadar yang betul, kekurangan nutrisi boleh menyebabkan berlakunya malnutrisi. Pemakanan ialah sains berkenaan zat-zat atau khasiat-khasiat atau nutrien-nutrien dalam makanan. Biasanya, status kesihatan seseorang akan menentukan keperluan pemakanannya. Pengambilan makanan yang seimbang adalah perlu untuk memelihara kesihatan. Nama saya Nur Anis binti Hussein. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan mengamalkan gaya hidup pemakanan yang sihat. Yang pertama, pembekalan manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal. Tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Yang kedua pula, ia juga dapat memberikan vitamin yang cukup kepada badan. Contohnya, keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh manusia itu lebih tahan untuk menghadapi sebarang jangkitan penyakit atau tidak mudah untuk jatuh sakit. Seterusnya, yang ketiga, mampu mengawal kadar obesiti. Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah manusia perlulah mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil, tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Seterusnya, yang keempat, perkembangan mental seseorang itu tidak terganggu. Contohnya, kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas atau mudah letih apabila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami dalam kehidupan seseorang itu. Sekian, terima kasih. Nama saya Syamina Jo binti Malik. Saya akan menerangkan cara-cara mengamalkan gaya hidup pemakanan yang sihat. Yang pertama, sediakan sendiri bahan makanan anda. Memasak sendiri makanan anda boleh membantu anda meneliti dengan lebih baik apa yang masuk dalam perut anda. Hal ini kerana memandangkan bahan-bahannya disediakan oleh anda sendiri, tentunya anda sedar bahan apa sebenarnya yang anda masukkan dalam masakan. Yang kedua, melakukan perubahan yang betul. Apabila anda ingin mengurangkan makanan yang tidak sihat dalam diet anda, sangatlah penting anda menggantikan makanan tersebut dengan makanan yang lebih sihat. Yang ketiga, membaca label. Membaca label merupakan langkah yang mesti dilakukan. Sangatlah penting untuk kita sedar apa kandungan bahan yang ada dalam makanan kita. Yang keempat, minum air secukupnya. Ramai sedia tahu bahawa pengambilan air putih sangatlah penting untuk mendapatkan badan yang sihat. Air putih dapat membantu menyusihkan toksik dalam badan kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Najihatul Husna binti Nazri, nombor metrik M1920500601. Saya daripada kumpulan 6 khidmat masyarakat ingin menerangkan tentang keburukan
tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Keburukan tidak mengamalkan gaya hidup sihat sering diperkatakan oleh semua pihak. Perkara ini perlu diberikan perhatian. Semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah akibat tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Sekiranya semua pihak bekerjasama, hal ini dapat diatasi untuk kesejahteraan dan kebaikan semua masyarakat, sama seperti pepatah, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Antara kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat adalah mudah ditimpa penyakit. Sebanyak 16.8 juta rakyat Malaysia menghidap obesiti dan 15% adalah di kalangan kanak-kanak. Ini kerana ramai di antara rakyat Malaysia membudayakan pemakanan yang tidak seimbang dan tidak mengikut sukatan yang ditetapkan. Antara contoh-contoh amalan gaya hidup tidak sihat. Yang pertama, suka merokok. Yang kedua, tidak mendapat tidur yang secukupnya. Yang ketiga, tidak bersarapan pagi. Yang keempat, tidak minum air kosong secukupnya. Yang kelima, pengambilan makanan segera. Yang keenam, kurang bersenam. Berikut adalah kesan-kesan tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Yang pertama, tidak dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang tidak bersih dan selamat. Yang ketiga, berisiko mengalami masalah obesiti. Yang keempat, mudah mendapat penyakit kronik. Yang kelima, mengganggu fungsi otak. Yang keenam, badan mudah letih dan lesu. Yang ketujuh, sering mengalami tekanan. Kesimpulannya, masyarakat haruslah peka dalam perkara ini untuk mengelakkan generasi yang akan datang terikut dengan amalan gaya hidup tidak sihat. Kesimpulannya, banyak usaha dan cara untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat oleh masyarakat pada hari ini. Kita perlu membuka mata dan melihat kepentingan dan kesan menjaga kesihatan kepada diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Sekiranya masyarakat berjaya, pasti fasiliti kesihatan tidak dipenuhi pesakit. Sebaliknya, fasiliti sukan dan rekreasi menjadi tumpuan dan pusat komuniti utama untuk negara. Selain itu, masyarakat yang sihat dari setiap aspek fizikal dan mental akan melahirkan individu yang berketerampilan tinggi dan disegani ramai. Hasilnya kelak, generasi masa hadapan kita mampu memacu negara ke arah yang lebih baik. Peribahasa Melayu berkata, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Semoga setiap usaha untuk menjadikan amalan gaya hidup sihat sebagai satu rutin dalam diri setiap individu disokong dan memberikan hasil yang diinginkan. Sekian, terima kasih.